KPM. Hati-hati, Mas Wan. Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar kawan-kawan saya? Anda sedang menyaksikan slot menengah atas di Didik TV KPM. Selama 1 jam ini, saya akan menemani anda. Kita akan belajar mata pelajaran sejarah untuk murid-murid tingkatan 4. Dan sebentar tadi kita telah saksikan sedutan filem Bukit Kepong yang menunjukkan ancaman komunis di Tanah Melayu. Macam kita tahu, pihak komunis telah mengancam Tanah Melayu dan juga telah melakukan pelbagai tindakan sepertinya melumpuhkan ekonomi, merosakkan infrastruktur, mengancam keselamatan rakyat dan hingga adanya berlaku pertumpahan darah. Dan untuk hari ini, tajuk yang akan kita pelajari ialah ancaman komunis dan pengisytiharan darurat untuk bab 6. Jadi kawan-kawan di rumah boleh buka buku teks anda halaman 148. Jom kita belajar dengan guru penyampai. Kita saksikan terlebih dahulu profil beliau. Wow, dan hari ini kita bersama dengan seorang guru yang bukan calang-calang, cukup luas pengalamannya. Beliau merupakan Ketua Panitia Sejarah dari SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur, iaitu Cikgu Murina Mari Mulki. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Wow, saya cukup suka pakaian Cikgu pada hari ini. Terima kasih. Nanti saya tanya Cikgu, pakaian Cikgu ini melambangkan apa? Kerana saya juga ingin memperkenalkan Cikgu Jurubahasa Isyarat yang bersama dengan kita di studio pada hari ini, iaitu Cikgu Suhana Fazil dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Kuantan Pahang. Assalamualaikum Cikgu Suhana. Sihat Cikgu Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah Cikgu Murina. Ya saya. Kita ada kawan-kawan di dalam talian, kawan-kawan baru saya lah. Okay. Sebelum saya memperkenalkan mereka Cikgu, pakaian Cikgu ini melambangkan apa Cikgu? Okey, ini adalah pakaian polis wanita pada tahun 1955. Okey, masa tu berlaku ancaman komunis kan. So kerajaan masa tu dia tetapkan satu pertubuhanlah polis wanita menjadi mata-mata khas pada masa itu. Wow, baiklah. Itu baru sikit menarik tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi kawan-kawan saya di dalam talian dah siap sedia untuk belajar bersama? Siap sedia? Okey, jom Cikgu perkenalkan mereka terlebih dahulu. Silakan. Okey, Zikri lambai. Hai Zikri. Zikri, okey. Ini adalah murid cikgu, namanya adalah Muhammad Zikri bin Muhammad Nazri daripada kelas 5 Kemanusiaan 1. Okey, boleh panggil Zikri lah. Itu nama glamour dia. Okey, di sebelah Zikri pula Zati. Lambai sikit Zati. Hai Zati. Okey, ini Zati. Nama penuhnya adalah Siti Nurizati binti Muhammad Ali. Juga daripada kelas 5 Kemanusiaan 1. Okey, bawah Zati. Gilang. Lambai Gilang. Hai Gilang. Okey, nama penuh dia special sikit nama dia. Okey, namanya adalah Akmal Daniel Gilang Ramadan bin Muhammad Dardiri. Wow. Nama dia panjang sikit. Unik namanya Betul. Sangat cantik baik Cikgu. Yes, dia daripada kelas 5 akaun, ni bakat accountant dan akhir sekali adalah Yusliana Kesuma binti Yuzailan daripada kelas 4 sains. Yus, lambai Yus. Hai Yus. Wah, baiklah salam perkenalan Mira ucapkan kepada semua kawan-kawan Mira. Baik Cikgu, jom kita teruskan kelas kita pada hari ini. Baiklah, saya ambil alih Mira ya. Silakan Cikgu. Alright. Baiklah murid-murid sekalian, sama ada murid-murid yang berada di luar sana dan murid-murid cikgu yang berada di talian sekarang. Okey, tajuk kita hari ini adalah 6.2 ancaman komunis di negara kita. Okey, sebelum ni kita dah belajar dia komunis datang dari mana, itu kita dah belajar sebelum ini. So tajuk ini adalah ancaman komunis di negara kita. Ancam itu maksudnya mestilah berkaitan dengan perkara-perkara yang negatif lah, apa yang telah mereka lakukan. Mari kita tengok. Okey, kenapa boleh muncul, kenapa tiba-tiba komunis nak buat ancaman terhadap Tanah Melayu secara langsung? Okey, dia bermula, Mira, apabila gerakan komunis antarabangsa ini mengadakan 2 persidangan di India, di Calcutta, India lah,
buat persidangan dekat sana, dan persidangan itu ada 2 persidangan. Yang pertama adalah Kongres Belia Asia pada Februari 1948 dan satu lagi adalah persidangan Parti Komunis India pada bulan Mac sebulan selepas itu 1948. Okey, dan pada masa itu Parti Komunis Malaya telah menghantar wakil untuk hadir persidangan tersebut. Dan dalam persidangan tersebut, pengikut komunis mereka ni digesa untuk memperhebatkan lagi. Hebatkan lagi untuk perjuangan menentang imperialis. Tahu imperialis kan? Murid-murid tahu imperialis kan? Imperialis adalah penjajah. Okey, so bila dah hadir persidangan tersebut, maka Jawatankuasa Eksekutif Parti Komunis Malaya ini memutuskan untuk melancarkan penentangan bersenjata. Dan apa tujuan penentangan bersenjata itu adalah untuk melahirkan Republik Komunis Tanah Melayu. Okey, itu tujuannya lah. Okey, seterusnya. Okey, disebabkan mereka komunis tadi, disebabkan mereka nak lancarkan apa tadi Mira? Bersenjata tadi, okey, nak berjuang menggunakan senjata tadi, maka mereka telah bertindak membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah. Okey, mereka bunuh dan salah seorang daripadanya tu ditembak mati daripada di atas meja dia tengah buat kerja, tembak mati. Okey, so disebabkan mereka membunuh 3 orang pengurus ladang tersebut, Sir Edward Jane mengisytiharkan darurat. Okey, pembunuhan tadi berlaku dekat Sungai Siput, Perak. So, memang darurat itu mulanya pada 16 Jun 1948 tu darurat itu diisytiharkan di situ saja, dekat kawasan Sungai Siput itulah dengan Ipoh. Okey, dan pada hari esoknya pada 17 Jun 1948 undang-undang darurat tu telah dilaksanakan di negeri Perak dan di negeri Johor. Dan akhirnya undang-undang darurat itu dikuasakan di seluruh tanah Melayu dan secara rasminya pada 18 Jun 1948 okey, undang-undang darurat dikuatkuasakan dan secara rasminya usaha membanteras komunis terus berjalan. Okey. So, apa tindakan komunis? Okey, tindakan komunis adalah mereka cuba untuk menggugat keamanan dan kestabilan negara walaupun undang-undang darurat dikuatkuasakan. Dia memang dah nekat. Okey, dia dah tak kisah. Apapun berlaku, kena juga lancarkan perjuangan bersenjata itu. Komunis cuba mencetuskan huru-hara. Dia cetuskan huru-hara tu ada tujuan dia. Supaya rakyat hilang keyakinan kepada pihak British. Dia cakaplah, pihak British pun tak mampu nak lawan komunis. Okey, so apa yang mereka buat adalah yang pertama melumpuhkan ekonomi, merosakkan infrastruktur dan mengancam keselamatan. Mira dah sebut tadi kan Mira? Ya, cikgu. Okey. Okey, seterusnya kita tengok melumpuhkan ekonomi. Okey, melumpuhkan ekonomi. Komunis, perkara pertama yang dia sasarkan adalah lombong biji timah dan juga ladang getah. Mesti 2 ni. Sebab ekonomi. Masa itu tanah Melayu sangat bergantung kepada biji timah dan getah. Betul. Okey. So bila dia serang kawasan-kawasan ni, pokok-pokok getah tu dia takik, dia rosakkan. Okey, menyebabkan memang ekonomi British itu menjadi lumpuh. So, bergantung pada 2 benda ini. Okey, seterusnya apa lagi mereka buat? Merosakkan pokok getah, membakar kilang estet, membakar rumah-rumah kedai, membakar rumah kongsi dan ada ketikanya mereka membunuh pekerja ladang dan pekerja lombong. Dia sampai tahap membunuh. Okey, kesannya pekerja lombong, pekerja ladang getah mereka menderita. So, itu adalah punca ataupun punca mata pencarian mereka lah. Tak boleh nak buat apa, takut kehilangan nyawa. Okey, seterusnya komunis bertindak merosakkan infrastruktur. Okey, komunis mereka mensabotaj kemudahan awam, terutamanya sistem perhubungan dan pengangkutan, jalan raya. Okey, sistem perhubungan dan pengangkutan yang mana mereka telah mengebom, okey, telah merosak dan mengalihkan landasan kereta api. Okey, cikgu tak adalah gambarnya, tak ada dalam sini. Tapi dia memang banyak dekat internet, dekat buku teks pun ada Mira. Betul tu. Kereta api dia terbalik. Ya, Okey. betul. Kalau di halaman 148 ni cikgu ada. Betul, ada gambar dia kan? Ada gambarnya. Yes. Silakan cikgu. Betul, gambar tu. Okey, seterusnya kenderaan mereka menyerang pekerja awam yang membaiki infrastruktur. Tadi kemudahan infrastruktur tidak dirosakkan kan? So mestilah kerajaan akan hantar pekerja untuk baiki. Tapi mereka tak sempat baiki, dah kena serang. Okey, mereka juga membakar dan menembak kereta-kereta yang sedang melalui jalan raya.
tu ada simbol lah dekat situ kan, kereta macam tu kan. Dan juga mensabotaj kemudahan telefon, telegraf dan juga merosakkan paip air. Okey. Seterusnya adalah mengancam keselamatan rakyat. Okey. Komunis ugut, sabotaj, serang, menganiaya. Macam rap pula cikgu. Okey, culik, bakar. Buat semua tu untuk membunuh penduduk yang enggan bekerja sama. Contohnya ya, komunis lempar bom tangan. Okay, dia lempar dekat Kampar Perak sana sehingga menyebabkan 4 orang mati dan 46 orang cedera. Okey, dan tindakan itu menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan dalam kalangan rakyat. Akhir sekali adalah mengancam pasukan keselamatan. Komunis menyerang balai polis bertujuan untuk mencetuskan huru-hara dan menunjukkan ketidakupayaan kerajaan untuk melindungi keselamatan penduduk. Dia sampai tengok yang terkorban lebih kurang 513, tentera 519 yang bilangannya terkorban. Ramai tu cikgu. Ramai. 1,000 lebih ni kalau kita campur-campur 1,000 Betul lebih. cikgu. Okey. Silakan cikgu. Okey. Sekarang kita sampai kepada soalan pengukuhan lah. Okey. Soalan ni cikgu buka pada anak-anak murid cikgu ya. Okey. Soalan ini berbunyi seperti ini dengan soalannya. Okey. Antara berikut, yang manakah tindakan komunis di negara kita? Okey. 1, melumpuhkan ekonomi. Sabar dulu, sabar. Tak habis baca soalan lagi semua soalan dah tak baca jawab lagi. ya. Mereka Sabar. teruja cikgu nak jawab. Mereka faham maksudnya. Tak apa cikgu, silakan. Okey, senanglah soalan ni kiranya. Okey, melumpuhkan ekonomi, merosakkan infrastruktur, melicinkan pentadbiran dan memajukan pendidikan. Apa jawapan dia? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Boleh buka mic. Zikri lah, Zikri. Silakan Zikri. Okey. Jawapan dia, saya pilih 1 dan 2. Apa tu? Melumpuhkan ekonomi dan merosakkan infrastruktur. Kenapa? Boleh tahu jawapannya tu? Melumpuhkan ekonomi seperti ladang getah dan lombong menjadi sasaran utama untuk British, untuk melemahkan British. Yang kedua, merosakkan infrastruktur seperti kegunaan awam dan jalan raya, landasan kereta api dibom. Kita tengok jawapan dia. Betul tak? Kita tengok jawapan dia. Betul. Betul. Wow. Tahniah Zikri. Baik cikgu. Berapa ganjaran untuk Zikri cikgu? Kita bagi dia 2 bintang. Baiklah, 2 bintang untuk Zikri. Tahniah Zikri. Tapi yang kawan-kawan lain jangan risau. Kita akan ada lagi sesi pengukuhan. Tetapi kita akan berhenti berehat seketika cikgu. Okey, Kita akan boleh. kembali selepas ini hanya di Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Ancaman ini berlaku pada sekitar tahun 1948 dan berlaku dalam satu tempoh masa yang agak lama, lebih satu dekad iaitu 12 tahun. Dan sekarang ini saya dan juga murid-murid di rumah di dalam talian ingin bertanya kepada Cikgu Murina pula bagaimana usaha dalam menangani ancaman komunis ni cikgu? Okey, kejap lagi saya boleh explain. Boleh terangkan? cikgu. Sekarang boleh cikgu. Okey. Silakan cikgu. Okey, saya jelaskan sekarang. Okey. Tajuknya adalah 6.3 iaitu usaha menangani ancaman komunis. Okey, ada 9 usaha sebenarnya. Ada 9 usaha iaitu ini tak payah sebutlah. Kejap lagi nanti saya akan sebut satu persatu. Okey. Next. Okey. Usaha yang pertama adalah menguatkuasakan undang-undang darurat. Okey, kuatkuasakan undang-undang darurat. Dalam undang-undang darurat itu ada 6. Okey, ada 6 pelaksanaan dia. Yang pertama, nampak tangan tu? Nampak tangan Yus? Nampak tangan Yus ya? Okey, itu bermaksud akan undang-undang tersebut pihak kerajaan akan menahan sesiapa sahaja yang disyaki bersubahat dengan komunis. Okey, yang kedua, hukuman berat yang membantu komunis. Bagi mereka yang bantu komunis akan dikenakan hukuman berat. Yang ketiga, mengetatkan undang-undang senjata api. Contohnya ya,
Okey, kepada sesiapa yang didapati membawa senjata api dan juga bom tangan, mereka akan dikenakan hukuman mati, Mira. Dia sampai tahap macam tu sekali. Baik. Okey, seterusnya masih lagi di bawah undang-undang darurat. Okey. Yang pertama, yang keempat adalah mereka pihak kerajaan akan menggeledah kediaman dan memindahkan penduduk di kampung yang barulah. Baik. Memindahkan penduduk dan perintah berkurung juga ditetapkan pada masa ini. Okey, seterusnya mengharamkan Parti Komunis Malaya dan parti radikal seperti AWAS. Kalau dalam buku dia ada banyak lagi, Mira. Saya ambil satu ni sajalah. AWAS, Angkatan Wanita Sedar. Dan akhir sekali menangkap pemimpin gerakan radikal seperti Ahmad Boes Tamam. Itu adalah 6 penguatkuasaan undang-undang darurat. Okay, seterusnya, yang kedua adalah memperkasakan pasukan keselamatan. Yang ada 3 ya, dalam ni ada 3. Pertama polis, tentera dan juga sukarelawan. Okey, polis, mari kita tengok polis. Okey, polis yang pertama adalah cawangan khas. Cawangan khas ni sebenarnya asalnya dia bukan bawah polis. Dia adalah telah diperkenalkan oleh Guys Medok. Okey, yang mana dalam cawangan khas ni mereka menjalankan tugas-tugas risikan. Dia spy. Dia macam spy lah. Okey, yang mana ada ahlinya ni juga mereka menyamar sebagai komunis. Asalnya tadi mereka berdiri sendiri tapi akhirnya diserap masuk dalam polis sebagai cawangan khas, dan mereka berjaya menyusup masuk dalam pertubuhan dalam organisasi PKM itu. Sebab mereka menyamar kan? Betul. Dia menyamar masuk dalam organisasi PKM dan menyebabkan rancangan untuk membanteras komunis itu lebih mudah. Ada spy kan dalam grup tu kan. Okey, yang seterusnya adalah Special Constable. Okey, Special Constable ni nama pun special, dia istimewa sikit. Okey, mereka ini mengawal ladang dan menjaga lombong ketika rancangan BRICS diadakan. Sehingga dia punya ahli dia sehingga 24,000 orang. Wow, 24,000 orang. Ramai tak? Ramai, cikgu. Ramai ya? Kawan-kawan ramai tak kawan-kawan? Ramai. Aku Ramai. cikgu. Baik, cikgu. Ya. Teruskan. Okey, seterusnya adalah polis hutan. Polis hutan menahan komunis. Tugasnya adalah memburu komunis, membuat rondaan, bawa bekalan makanan bukan kepada komunis, bawa kepada polis yang bertugas dekat hutan dan mereka menjaga kubu. Baiklah. Yang keempat adalah ini istimewa. Okey, iaitu Snoi Prak. Okey, Snoi Prak ni tugas mereka ni orang asli. Okey, mereka sangat mahir selok belok hutan. Okey, mereka mengesan tempat persembunyian komunis di dalam hutan. Dari segi bahasa Semai, okey, Snoi Prak ini bermaksud orang perang. Perang pula. Orang perang. Okey, Orang cikgu. berperang lah tu maksud dia. Okey. Dan ahlinya terdiri daripada suku Snoi, Semai dan juga suku Temuan. Okey, seterusnya adalah polis wanita. Ini yang cikgu pakai sekarang ni ya. Ni anak-anak muda mesti terkejut. Cikgu tak pernah cikgu pakai macam ni kat kelas. Tak boleh lah. Kalau saya pakai kat kelas rasa tak belajar dah. Maksudnya cikgu pada tahun 1955 pakaiannya sama seperti ini? Ya, memang macam ini rupa dia. Baiklah. Cuma dia ikut pangkat lah. Kalau warna biru tu dia adalah pangkat lagi besar lah. Baik, cikgu. Okey, saya teruskan. Silakan. Okey, mereka adalah polis wanita yang pertama. Tugasnya adalah mata-mata khas. Saya dah sebut daripada awal tadi, Mira. Dan tugas dia sampaikan kerajaan memanggil Barbara D.R. Wentworth ni untuk melatih anggota baru dalam kalangan wanita ini menjadi mata-mata khas. Seterusnya adalah auxiliary police. Tugas mereka adalah mempertahankan bandar dan kampung. Okey. Okey tak? Macam mana? Baik. Macam mana kawan-kawan setakat ini untuk polis? Jelas ke? Atau ada soalan? Okey, cikgu. Nampaknya mereka jelas untuk polis, cikgu. Okey. Kita boleh teruskan untuk tentera pula. Baiklah, saya teruskan dengan tentera. Okey, tentera yang pertama adalah pasukan askar Melayu. Okey, tugas mereka adalah membanteras gerila komunis dalam hutan. Ini semua kat hutan ya. Komunis ada beroperasi di dalam hutan. Okey, tugasnya contohnya ya, tentera darat ini mereka dilengkapkan dengan meriam. Okey, regimen askar Melayu diperbesarkan daripada 3 batalion menjadi 7 batalion. Okey, dan mereka menunjukkan prestasi yang cemerlang murid-murid. Okey, dalam memerangi komunis. Mereka berjaya menupaskan anggota komunis dan telah memusnahkan banyak kubu operasi komunis. Masih lagi bawah tentera adalah pasukan askar Commonwealth. Okey.
Dari Britain, Australia, New Zealand, India, Uganda. Banyak lagi Mira dalam buku tu. Ya, betul, Saya cikgu. sebut beberapa saja. Pada tahun itu 1954, 25,000 askar Britain, 10,000 askar Gurkha, 1 batalion askar Afrika, 1 batalion regimen Fiji telah ditempatkan di tanah Melayu. Tujuan dia satu je. Nak banteras Komunis. dia ada satu usaha membanteras komunis. Okey. Dan yang terakhir adalah Sarawak Rangers. Sarawak Rangers terdiri daripada orang Iban. Tugas mereka adalah menjejaki persembunyian komunis di dalam hutan ni dekat Sarawak lah. Mereka ni sangat mahir dalam selok belok hutan. Okey. So, Cogan kata Sarawak Rangers adalah agi hidup, agi ngelaban. Okey, maksud dia selagi hidup, selagi melawan. Okey Zikri? Boleh ni? Boleh hafal Boleh. Agi hidup, agi ngelaban Boleh saja korang Okey, seterusnya. Banyak kem dan markas komunis yang berjaya dimusnahkan oleh Sarawak Rangers. Okey, dan akhir sekali dalam pasukan keselamatan ada sukarelawan yang dikenali sebagai Home Guard. Saya kan Mira, kalau saya nampak ni wanita-wanita ni memegang senapang, saya rasa bangga. Betul, cikgu. Hebat. Itu menunjukkan betapa sebenarnya kaum wanita pun boleh ke hadapan kan, cikgu? Betul. Silakan, cikgu. Okey, saya teruskan. Okey, mereka bertugas sebagai pasukan pengawal kampung. Dia tak pakai seragam. Okey, dia pakai baju kebaya tu pendek dan juga pakai kain batik je. Tapi pegang senapang M16. Boleh tahannya. Semangat juangnya tinggi, cikgu. Betul. Baik. Tujuan dia mengawal kampung, membantu menyekat bekalan, makanan dan mengamankan kampung serta melindungi pekerja lombong biji timah. Itu adalah peranan sukarelawan. Okey, yang ketiga, baru 3. Okey, pendaftaran kebangsaan dan juga kad pengenalan. Okey, ini sangat penting nak mengawal pergerakan komunis adalah dengan kad pengenalan. Maksudnya, siapa tak ada kad pengenalan tu, dia adalah komunis. Okey, kalau penduduk biasa yang ada kad pengenalan tu, dia adalah bukan komunis lah. Okey, so sebab tu pada masa tu umur 12 tahun kena daftarkan diri kepada pihak kerajaan untuk dapatkan kad pengenalan. So pergi mana-mana pun kena bawa kad pengenalan tersebut. Baik. Dia sampai tahap macam itulah. Sampai sekarang pun dia guna pakai. Betul. Cikgu, Umur pun sama kan, 12 Yeah. tahun kan. Okey, yang keempat, rancangan BRICS. Okey, rancangan ni dinamakan BRICS sebab dia punya orang yang bertanggungjawab menguruskan dia adalah Lord BRICS lah. Okey, langkah ini sangat penting, dia sangat berjaya. Sebenarnya nak hapuskan komunis tu, so mereka berada dekat hutan. So mereka ni sangat memerlukan bekalan makanan, ubat-ubatan, senjata semua tu daripada orang-orang atau penduduk yang berada di pinggir kawasan hutan tu. Okey, so rancangan BRICS apa yang dia rancang adalah buat satu kampung baru, pindahkan semua penduduk yang berada dekat pinggir hutan tadi ke kawasan tersebut. Okey, tujuannya adalah bagi memutuskan hubungan PKM dengan Min itu. Apa itu Min? Min itu adalah tugas dia adalah membekalkan makanan, senjata, ubat-ubatan itu kepada komunis. Tapi bila dah buat rancangan BRICS, buat dah kampung baru ni, dia dah susah. Sebab kampung baru tu dia lengkap dengan kemudahan semua dan yang paling penting diletakkan kawat berduri. Pagar dia ada letak kawat berduri, so tak senang nak keluar. Baik. Okey, itu adalah rancangan BRICS. Yang kelima, tawaran Pengampunan. Okey, diberikan pengampunan kepada pihak komunis yang nak menyerah diri. Okey, ini adalah Sir Henry Gurney lah yang mana dia isytiharkan pengampunan ini kepada komunis supaya mereka serah diri. Bermula pada 8 September 1949. Okey, apa langkahnya? Yang pertama melalui radio. Kan, Radio Malaya. Radio dulu memang sangat berkesan. Ya. Okey, bagi tahu apa syarat-syarat pengampunan. Seterusnya poster ditampal merata-rata. Baiklah. Okey, 40 juta risalah, 12 juta pas pengampunan dalam 3 bahasa. 3 bahasa, Melayu, Cina dan India. Diedarkan dan pengedaran risalah melalui pengangkutan udara. Memang dia banyak. Kalau kita nampak banyak video ni kat YouTube pun berlambak lah. Ya, betul, cikgu. Banyak sangat dia bagi terbang macam tu je lah. Yeah. Okey, iklan dan wayang gambar. Okey, juga digunakan
untuk tawaran pengampunan kepada pihak komunis. Baik cikgu, tadi kan cikgu ada sentuh tentang pasukan keselamatan terbahagi kepada 3 iaitu polis, tentera dan juga sukarelawan. Betul. Kalau untuk polis pula di bawahnya ada special constable, iaitu SC. Mengapa SC ini digelar sebagai barisan hadapan cikgu? Okey. Mira ingat tak tadi masa awal-awal tadi tindakan komunis yang first sekali, yang pertama sekali, ingat lagi tak dia buat apa? Okey cikgu. Dia buat apa cikgu? Okey, dia melumpuhkan ekonomi. Melumpuhkan ekonomi. Ingat tak tadi Zikri? Okey. Kan? Melumpuhkan ekonomi. Okey, melumpuhkan ekonomi di situ benda pertama yang komunis buat adalah mensasarkan ladang, getah dan biji timah. So special constable diorang bertugas dekat situ. Mereka bertugas dekat kawasan itu. Sebab itu dia dipanggil barisan hadapan. Diorang lah yang akan menghadap. Komunis kan serang Lombong dulu kan. So diorang yang akan menghadapnya. Oh, macam tu. Ya, gitu. Okey, itu soalan saya. Kawan-kawan ada soalan tak setakat ini? Okey, tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya baru nak tanya lagi satu soalan. Tapi tak apa, cikgu. Kita berhenti berehat seketika. Kita akan sambung sampai sini pembelajaran kita. Sangat menarik topik ni, cikgu, kerana kita mengimbau masa lampau, kan? Jadi, kawan-kawan, jangan ke mana-mana tahu. Teruskan menimba ilmu bersama dengan kami di Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, selamat menimba ilmu bersama dengan kami. Kawan-kawan saya dalam talian senyap je tadi. Saya nak tanya terlebih dahulu Siti, Yusliana, Zikri dengan lagi seorang Akmal Daniel. Setakat ini jelas ke penjelasan cikgu? Boleh ikut ke? Kalau boleh ikut, buat macam ni sikit. Thumbs up. Bukan thumbs up je. Love pun dibagikan. Okey, hebat. Jadi cikgu, kita teruskan dengan usaha menangani ancaman komunis dengan 4 langkah yang baru pula. Sini cikgu. Okey, kita masuk ke langkah yang seterusnya, langkah ke-6. Okey, langkah ke-6 adalah kempen Bulan Rakyat Menentang Penjahat. Okey, pada 22 Disember yang mana Majlis Perundangan Persekutuan telah mengisytiharkan kempen ini. Okey, jika kita lihat daripada awal tadi dia banyak kepada perancangan kerajaan melibatkan pasukan keselamatan. Kali ini menggunakan khidmat daripada penduduk. Okey, dengan cara menggunakan kempen. Okey, so penduduk diseru untuk mendaftarkan diri secara sukarela, tapi memang ramai ya nak jadi sukarelawan. Tengok dia sehingga seramai 435,000 lebih orang. Okey, terdiri daripada lelaki dan perempuan. Dia bukan lelaki sahaja, perempuan pun dia sangat bersemangat juga untuk menyertai kempen ini, termasuklah golongan-golongan yang profesional. Okey, dan kempen ini berjaya melibatkan rakyat berbilang kaum. Okey, itu menunjukkan mereka dah mula bersatu dengan matlamatnya yang sama, iaitu menentang komunis. Kempen ini juga menggalakkan interaksi dan mula menunjukkan hubungan antara kaum itu dirapatkan. Baik. Okey. Seterusnya, perintah berkurung. Okey, sebelum itu ada sesiapa tak anak-anak murid cikgu tahu tak apa maksud perintah berkurung? Siapa tahu berkurung? Yang ingin kongsikan apa perintah berkurung? Tahu. Ni stay home lah kan? Kita pernah rasa ni perintah berkurung. Bila kita rasa? Suatu pandemik dulu cikgu. Betul Mira. Okey. Yang pandailah Mira ni. Ada yang nak kongsikan? Silakan. Mereka simpan jawapan terlebih dahulu cikgu. Silakan cikgu. Okey, saya teruskan. Okey, perintah berkurung. Apa itu perintah berkurung? Dia adalah satu perintah melarang penduduk keluar daripada rumah dia dalam tempoh tertentu. Tujuan dia, okey, bagi memudahkan pasukan keselamatan menjalankan operasi yang lebih berkesan. Contohnya yang berlaku pada tahun 1951 di Labis Johor. Okey, dan perintah berkurung ini juga telah dikenakan kepada penduduk yang enggan bekerjasama membantras komunis. Okey, ini berlaku dekat Tanjung Malim. Okey, penduduk Tanjung Malim, mereka dikenakan tindakan berkurung selama 22 jam. Ya, murid-murid di luar sana lama ya 22 jam.
Tak boleh keluar langsung. Duduklah di rumah tu 22 jam. Pasukan keselamatan sibuk mencari pihak-pihak komunis itulah. Okey, mereka dikenakan berkurun 22 jam untuk mengelakkan mereka berhubung dengan komunis. Kenapa ini berlaku? Kenapa Tanjung Malim? Okey, sebabnya tindakan ke atas Tanjung Malim ini berlaku apabila 40 orang komunis menyerang sekumpulan pekerja yang sedang membaiki paip air. Mereka diserang. Kesannya telah mengorbankan 12 nyawa. Okey, dan masa polis buat siasatan tu mereka tak peroleh sebarang maklumat daripada penduduk di situ. So dikenakan tindakan berkurung. Okey, dan sejarah Templar akhirnya tiba di Tanjung Malim memaklumkan penduduk kepada sesiapa yang enggan berikan maklumat akan dikenakan hukuman. Okey, seperti yang dikatakan tadi penguatkuasaan undang-undang darurat tadi. Okey, seterusnya yang ke-8 adalah perang saraf. Perang saraf adalah satu perang, dia bukan perang guna senjata ya, tapi dia adalah perang melalui memujuk rakyat, menawan hati rakyat. Psikologi lah cikgu. Yes, betul. Psikologi, betul. Okey, yang mana rakyat ini ditawan hatinya, dipujuk untuk membantu kerajaan melibatkan diri dalam usaha membantras komunis. Okey, yang pertama dalam perang saraf adalah mengadakan lawatan. Ada 7 ya, dalam perang saraf ada 7 lagi. Cikgu akan jelaskan. Cikgu tak payah sebut yang ni, cikgu akan jelaskan dekat sini satu persatu. Okey, yang pertama mengadakan lawatan. Masa tu Sir Gerald Templar, bersenjata tinggi British pada masa itu, mendampingi rakyat. Faham ya masa mendampingi murid-murid? Okey, jumpa rakyat, tanya, ada masalah tak? Ada apa-apa yang boleh dibantu? Okey, dan minta pandangan. Okey, apa pandangan rakyat? Dan sebanyak 122 lawatan telah Gerald Templar buat ke banyak tempat seperti sekolah, okey, pondok-pondok polis, dispensary. Okey, dia ditemani juga oleh isterinya. Okey, telah mengadakan 20 lawatan ke Kampung Baru dan Kampung Melayu. Malahan isteri dia sendiri pun bagi sokongan. Dia menubuhkan cawangan Palang Merah, Pandu Puteri dan juga pusat komuniti. Okey, dalam perang saraf yang kedua melonggarkan syarat kewarganegaraan. Nampak ya murid-murid? Okey, sebelum ni tanah Melayu adalah orang Melayu. Okey, dia punya penduduk adalah orang Melayu. Sekarang dah ada orang Cina, dah ada orang India. So kerajaan British melonggarkan syarat kewarganegaraan itu. Kesannya, okey, sebanyak 12 juta orang Cina dan 180,000 orang India telah layak menjadi warga negara. Okey, yang ketiga mengadakan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Pilihan raya ini diadakan dengan tujuan untuk menggalakkan penduduk bukan Melayu terlibat dalam politik. Dan pada masa yang sama British kerajaan pun dapat sokonganlah untuk menentang komunis. Yang keempat menawarkan hadiah wang tunai. Okey, ditawarkan kepada penduduk sesiapa saja yang dapat menangkap atau memberikan maklumat tentang gerila komunis. Okey, contohnya lah, sesiapa yang berjaya tangkap Chin Peng, sama ada Chin Peng tu hidup ataupun mati, maka akan diberikan hadiah sebanyak $250,000. Dia sampai tahap macam tu. Okey. Yang kelima, memenangi kepercayaan orang asli. Yang murid-murid, okey, kenapa orang asli? Orang asli mereka sangat mahir. Okey, selok belok hutan adalah dekat tangan dia. Betul. Dia tahu. Okey, so Templar berusaha memenangi kepercayaan orang asli untuk menyokong kerajaan dalam usaha menghapuskan komunis. Templar dia sampai mendirikan 14 buah kubu yang dilengkapi dengan pelbagai barangan keperluan pendidikan dan juga perlindungan. Tujuan dia nak menarik minat orang asli tadi. Baik. Okey, yang keenam memajukan perkhidmatan penerangan. Okey, tujuan dia adalah supaya dapat sokongan penduduk tempatan. Seperti yang kita tahu, kita sekarang pun kita dengar radio. Kan? Sama juga dulu. Okey, so itulah tujuan dia, dimajukan perkhidmatan itu supaya rakyat penduduk tahu apa yang berlaku. Okey, dan dalam masa yang sama kerajaan cuba tarik okey untuk penyertaan penduduk menangani komunis. Okey. Jabatan Penerangan dan Perkhidmatan Radio Malaya juga dijadikan medium yang menimbulkan kesedaran masyarakat agar menyokong kerajaan membantras komunis. Okey, jabatan juga bertanggungjawab menyebarkan risalah anti-komunis kepada masyarakat. Okey, seterusnya memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Okey.
kalau saya tanya Mira boleh? Silakan cikgu. Okey. Kalau kita tengok kawasan hitam, kawasan putih, nampak beza tak Mira? Nampak cikgu? Hitam, putih. Agak-agak hitam ada komunis atau putih yang ada komunis? Saya rasa mungkin hitam yang ada komunis cikgu. Pandai. Okey, hitam. Kita boleh agak sendirikan. Kawasan hitam maksudnya adalah kawasan yang mempunyai komunis. Ahlinya komunis. Kawasan putih bebas daripada ancaman komunis. Okey, kita tengok pada tahun 1954, Melaka, Terengganu, Kedah, Polis Negeri Sembilan telah diisytiharkan sebagai kawasan putih. Okey, mereka bebas, tidak ada komunis. Baiklah. Okey, kita sampai ke langkah yang terakhir, iaitu rundingan baling. Kenapa namanya baling? Sebabnya rundingan ini diadakan di Sekolah Inggeris Baling Kedah. Okey tak? Anak-anak murid cikgu okey tak? Senyum-senyum. Okey cikgu, Okey, Wakil Persekutuan Tanah Melayu adalah Tunku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock dan David Marshall, dan Wakil PKM atau Parti Komunis Malaya adalah Chin Peng, Rashid Maidin dan Chen Tian. Mereka ini bertemu dekat sekolah Inggeris tadi, berbincang. Okey, apa yang perlu dilakukan. Okey, masa dalam rundingan tersebut, okey, wakil daripada pihak kerajaan iaitu Tunku Abdul Rahman, beliau mengharapkan agar Parti Komunis Malaya itu dibubarkan. Okey, diminta mereka meletakkan senjata dan menyerah diri. Itu adalah daripada permintaan daripada Tunku Abdul Rahman lah. Tetapi Chin Peng dia berikan syarat. Okey, kami boleh menyerah diri dengan syarat PKM atau Parti Komunis Malaya itu diakui sebagai parti politik yang sah. Tunku Abdul Rahman dia memang enggan, dia memang tolak permintaan itu. Baik. So rundingan ini Gagal. Baik cikgu, tadi cikgu ada sentuh tentang Chin Peng kan? Betul. Sebenarnya siapa individu Chin Peng ni cikgu? Chin Peng ini sebenarnya dia asalnya sebelum dia jadi ketua dia adalah bekas Setiausaha Agung Parti Komunis Malaya. Dan kemudian dia menjadi ketua. Ketua Komunis Malaya. Dia sebenarnya orang Malaysia, orang tanah Melayu. Tetapi dia dah meninggal hari itu. Dia bukan meninggal dekat sinilah. Dia meninggal dekat Bangkok. Baik. Dekat Thailand. Dan kenapa Tengku Abdul Rahman menolak syarat daripada Chin Peng untuk menjadikan PKM sebuah parti politik yang sah cikgu? Okey, seperti yang kita tahu tadi, PKM, ingat tak? Murid-murid cikgu ingat tak PKM buat apa tadi? Ingat kawan-kawan? PKM buat apa tadi? Ekonomi. Betul cikgu Okey, nak dengar suara lah seorang. Itulah, tak dengar suara pun. Okey, silakan Izzati. Ingat tak PKM buat apa? Merosakkan infrastruktur. Merosakkan infrastruktur. Dia ada membunuh orang tak PKM ni? Ada. Ada. Memang ada juga dia bunuh. Okey, so macam ni. Bila terima kasih Sati. Terbaik. Okey. So macam ni. Tunku bila PKM kiranya sejarah lampau dia PKM ni dah banyak sangat bunuh bunuh pekerja lah, bunuh pasukan keselamatan, bunuh penduduk rakyat. Lepas tu PKM minta pula mereka diiktiraf sebagai parti politik yang sah. Ini bermaksud kalau PKM itu diiktiraf sebagai parti politik yang sah, kena lupakan pula peristiwa yang berlaku yang lama yang melibatkan pembunuhan itu tak boleh. Baik cikgu. Okey, lagi satu lagi, komunis itu sendiri tindakan dia menggunakan kekerasan. Baiklah cikgu. Tidak boleh. Itu soalan daripada saya. Pastinya cikgu pun ingin menguji kawan-kawan yang sedang di dalam talian sekarang. Silakan cikgu dengan soalan pengukuhan. Okey. Anak-anak murid cikgu yang berada dalam talian. Okey, soalannya adalah nyatakan 3. Tadi ada 9 tau. Nyatakan 3 saja. Usaha British menghapuskan komunis. Kita tengok perkataan nyatakan ya. Perlu hurai tak? Tak perlu hurai ya? Okey, siapa nak jawab soalan ni? Siapa ingin cuba? Gilang. Silakan Gilang. Gilang laju angkat tadi cikgu. Oh, Gilang Apa Gilang Sengih ni. Menyatakan 3 usaha British menghapuskan komunis. Okey. Pada pendapat saya, 3 usaha British adalah salah satunya adalah penguatkuasaan undang-undang darurat, perintah berburung dan pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan diri. Okey, itu 3 kan Saya kan? rasa lah. Betul Gilang.
Kita bagi dia bintang Mira boleh? Berapa cikgu bintang? Bagi dia 3 bintang. Wah, 3 bintang. Tahniah Gilang. Baik cikgu. Itu untuk Gilang. Ada soalan berikutnya cikgu? Okey. Soalan yang berikutnya. Okey, sebelum itu. Ini cikgu. Jawapan lupa nak tunjuk. Okey. Ini adalah jawapan dia. Ini yang 3 saja ya. Yusliana, rasa boleh sebut lagi 3 tak? Yang Gilang dah sebut, darurat dah sebut. Apa lagi tadi? Pasukan keselamatan dah sebut. Apa lagi yang Gilang tak sebut? Yus boleh sebut? Silakan Yus. Okey. Silakan Yus. Boleh sebut lagi 3. Pemerkasaan pasukan keselamatan. Ya. Pemerkasaan pasukan keselamatan yang pertama. Lagi. Yang kedua, rancangan BRICS. Ya, betul. Yang ketiga, rundingan baling. Rundingan baling. Betul Mira. Kita bagi 3 bintang juga dekat Mira, dekat Yusliana. Wow, tahniah Yusliana. 3 bintang. Bagus. Baik cikgu. Silakan cikgu. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan yang ketiga. Jelaskan usaha British dalam menghapuskan komunis. Markahnya ada 4. Okey, soalan tu kata kunci dia apa? Jelaskan. Gilang bukan main lagi, dia angkat dua-dua Mira. Dia nak jawab dah ni. Okey, Gilang. Semangat Gilang. Sir British menghapuskan komunis adalah salah satunya adalah mengharapkan Parti Komunis Malaya dan parti yang berfahaman radikal. Sebagai contoh, memperbesarkan pasukan keselamatan. Selain itu, memperbesarkan pasukan keselamatan. Seperti contoh, British membawa masuk askar di negara Commonwealth seperti Australia, Afrika dan Fuji. Okey, bagus Gilang. Jawapan Gilang tu dah dapat 4 markah Mira. Okey, setiap fakta dia ada satu huraian. Fakta, satu huraian. Okey, cikgu bagi contoh cara menjawab ya. Boleh cikgu. Berapa bintang terlebih dahulu untuk Gilang cikgu? Gilang lagi. Tambah tadi 4 markah kan, kita tambah 4 lagi. 4 untuk Gilang. Banyaknya bintang dia. Ya. Baik, tak apa cikgu. Lepas ni kita tanya Izati pula. Oh, ya, okey. Silakan cikgu dengan pandangan cikgu. Okey. Okey, tadi ada 9 usaha kan murid-murid kan? Murid-murid dekat luar sana pun ada 9 usaha tapi soalan tu nampak markah. Okey, bila kata kuncinya jelaskan, maksudnya kita kena huraikan setiap daripada usaha tersebut. Okey, ini adalah contoh jawapan. Antara usaha British adalah dengan menguatkuasakan undang-undang. Okey, menguatkuasakan undang-undang ni sebenarnya dia dah ada dapat 1 markah. Okey, seterusnya di bawah undang-undang darurat ini adalah huraian kepada penguatkuasaan tadi. Okey, iaitu yang membantu komunis akan dikenakan hukuman yang berat. Okey, ini adalah seterusnya kalau yang ni dia tak sama macam Gilang tau. Gilang tadi dia bagi 1 fakta, 2 fakta, 2 huraian. Kalau yang contoh jawapan ini dia ada 1 sahaja usaha tapi dia huraikan sampai dapat 4 markah. Okay, dua-duanya boleh diterima cikgu Boleh. Okey. Boleh diterima. Okey, tengok siapa yang bawa senjata api akan dikenakan hukuman mati. Lepas tu menahan sesiapa sahaja yang bersubahat dengan pihak komunis. Maka dapatlah markah yang penuh. Baiklah, itu dia penjelasan daripada Cikgu Murina tentang usaha menangani ancaman komunis. Tahniah dan syabas lebih dahulu kepada kawan-kawan saya dalam talian berjaya kumpul bintang. Izati, selepas ini kita akan uji pula pemahaman Izati. Jangan risau, kita akan berhenti berehat seketika. Atau cikgu ada lagi sedikit penambahan? Setakat ini selesai. Okey, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM.
Baik, kita telah pelajari tentang ancaman komunis di negara kita dan kita pun telah mengetahui usaha-usaha yang telah dijalankan untuk menangani ancaman komunis. Dan sekarang di segmen ini kita nak tanya pula cikgu bagaimana apakah kesan yang telah ditinggalkan oleh pihak komunis pada zaman darurat terhadap negara kita, cikgu. Okey, saya teruskanlah Mira Silakan, kepada cikgu. tajuk yang seterusnya. Okey. Okey, tajuk yang terakhir ni ada kaitanlah dengan soalan Mira tadi iaitu kesan zaman darurat terhadap negara kita. Okey, murid-murid, zaman darurat ini dia terbahagi kepada dua aspek, dua kesan terbahagi kepada dua aspek lah. Satu aspek politik, satu lagi adalah aspek sosio-ekonomi. Kita semua dah merasa hidup dalam pandemik masa hari itu kan. Bagi perintah berkurung itu lebih kuranglah seperti darurat. Okey, kita tengok aspek politik. Dari aspek politik ada peningkatan jumlah warga negara. Tadi cikgu dah jelaskan. Okey, 12 juta orang Cina, 12 juta orang Cina dan 180,000 orang India telah menjadi warga negara. Itu menunjukkan pengorbanan orang Melayu untuk tujuan perpaduan. Yang kedua, penubuhan MCA atau Malayan Chinese Association. Okey, Tan Cheng Lock telah menubuhkan MCA dengan tujuan menawan hati orang Cina. Bila MCA itu ditubuhkan, itu bermaksud British beranggapan rupa-rupanya tak semua pun orang Cina tu terlibat dalam komunis. Ada juga yang tak suka komunis. Okey. Yang ketiga, mempercepatkan kemerdekaan. Maka ditubuhkan CLC. Okey ataupun jawatan kuasa hubungan antara kaum untuk meningkatkan kesedaran politik kaum melalui penubuhan parti perikatan. Parti perikatan UMNO, MCA, MIC. Okey, gabungan. Kalau ikutkan sekarang dia Barisan Nasional orang sebut. Sejak dulu panggil Parti Perikatan. Baik, cikgu. Okey, kemenangan Parti Perikatan ini meyakinkan British bahawa PTM sebenarnya dapat menewaskan komunis melalui perpaduan. Okey, dari segi aspek sosioekonomi, meningkatkan kos perbelanjaan. Okey, banyak sangat kos yang digunakan. Anggaran kos purata darurat adalah sebanyak 250,000 hingga 300,000 dolar. Okey, dan kerajaan telah membelanjakan sebanyak 10 juta dolar sebulan. Okey, atau 120 juta setahun bagi membantras komunis. Perbelanjaan 7 juta juga digunakan untuk pembangunan dekat Kampung Baru yang dipindahkan penduduk pinggir hutan tadi ke dalam kawasan Kampung Baru. Ini adalah rancangan BRICS lah. Okey, dan penderitaan. Penderitaannya yang pertama, bila ladang dan lombong jadi sasaran, maka ekonomi terjejas. Bila ekonomi terjejas, makanan tak ada, hidup penduduk mula susah. Okey, bekalan makanan dah susah, harga melambung-lambung harga dia. Tinggi. Peniaga, pengusaha kebun semua jadi sasaran peras ugut lah masa tu. Semua kena ugut. Nak dapatkan wang, sebab apa? Komunis nak dapatkan wang dan makanan daripada penduduk. Okey? Bila gagal je penuhi apa yang komunis nak, maka akan berlakulah mungkin pembunuhan. Nyawa terancam, so terpaksa bagi. Okey, penduduk juga suka bergerak dan susah dapatkan bekalan-bekalan barang-barang keperluan, tidak dapat jalankan kehidupan seharian dengan bebas. Mereka terpaksa berkurung. Okey, catuan bekalan makanan menyebabkan kebergantungan kepada ubi kayu, keledek dan jagung. Dia dah macam sama seperti zaman Jepun pula. Kena tanam sendiri. Betul. Okey, dan merenggangkan hubungan kaum. Okey, Kampung Baru didominasi oleh kaum tertentu. Okey, iaitu kaum-kaum Cina ini dikumpulkan di kawasan yang sama, manakala kaum yang lain berada di kawasan pertempatan yang lain. Okey, dan pertempatan baharu ini dilengkapi dengan prasarana. Dia ada banyak kemudahan, bekalan air, bekalan elektrik, dan sehingga menyebabkan dia berkembang menjadi bandar. Kampung Baru tadi. Okey, dan orang Melayu tertinggal dekat kampung serba kekurangan. Dan kawalan ketat pasukan keselamatan dekat Kampung Baru tu menyebabkan tidak wujud interaksi. Dia sampai tahap macam tu, Mira, tak boleh nak bersosial dengan orang lain. Okey, dan ini menyebabkan hubungan antara kaum semakin renggang. Dan akhir sekali, of course lah, sudah tentunya adalah jumlah korban darurat. Okey, ramai yang terkorban lah. Anggota keselamatan, kita tengok polis ada 513, tentera 519. Okey, orang komunis pun ada juga yang terkorban dan juga orang awam. Dan darurat sebenarnya menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Okey, dan akhirnya setelah banyak usaha yang dijalankan, darurat pun ditamatkan. Baik, cikgu. Itu tentang darurat.
Sekarang ni tiba masa kita nak menguji murid-murid ke cikgu? Okey. Okey. Boleh. Jom cikgu. Saya dah tahu dah siapa. Cikgu dah tahu siapa cikgu? Kita nak panggil. Ada seorang yang tak jawab tadi. Dipersilakan. Izzati. Apa soalan ni cikgu? Jeng. Okey. Soalannya adalah Boleh cikgu, saya bacakan soalannya cikgu. Okey. Baik, soalannya, huraikan 2 kesan darurat ke atas negara kita. 6 markah. Silakan Izzati. 2 kesan darurat ke atas negara kita dari aspek politik ialah peningkatan jumlah kewarganegaraan. 1. Kerajaan melonggarkan syarat kewarganegaraan. Ini kerana bagi menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain bagi mewujudkan perpaduan. Okey, itu dah 3 markah Mira. Okey, teruskan. Teruskan Izzati. Selain itu, terdapat juga kesan sosioekonomi. Aspek sosioekonomi. Aspek sosioekonomi ialah meningkatkan kos perbelanjaan. Kerana kerajaan terpaksa mengeluarkan $10 juta Okey, 5. sebulan dan 120 hingga $120 juta setahun untuk membanteras komunis. Okey, bagus jawapan dia Mira. Lengkap. Wow. Dapat penuh markah ni. Hebatlah 6. Izzati. So kita bagi dia 6 bintang lah Mira. Boleh. 6 bintang untuk Izzati. Tanya. Baiklah cikgu. Silakan Okey. cikgu. Ini adalah contoh jawapannya. Okey. Baik cikgu. Yang Izzati punya jawapan pun betul juga. Okey, tapi ini adalah contoh jawapan. Yang cikgu gelapkan tu adalah faktanya. Baik, cikgu. Markah itu dapat dekat situ. Ya. Nak saya baca ke Mira? Tak apa cikgu. Boleh? Saya kira kawan-kawan di rumah dah baca dah dah. baca. Mungkin ada yang sempat ambil gambar. Jom kita tengok soalan yang seterusnya cikgu. Soalan yang seterusnya. Soalan yang berikutnya. Ini saya bacakan ya. Okey. Apakah kepentingan sikap berhati-hati dalam menghadapi anasir luar? Siapa cikgu? Mereka yang batuhan ni. Silakan cikgu. Ni kita bagi pada setiap orang kot Mira. Boleh. Okey, kita anggap ni 4 markah ya Mira. So kita ada 4 orang murid yang berada dalam talian. Okey, seorang-seorang kita tanya. Okey. Izzati dulu. Nak tambah markah lah tu Gilang tu. Silakan Izzati. Silakan Izzati. Bagi 1 je. Okey, antara kepentingan sikap berhati-hati dalam menghadapi anasir luar ialah menstabilkan politik negara. Betul. 1 markah. 1 bintang lah untuk dia. 1 bintang untuk Izzati. Tanya seterusnya. Okey lagi? Terima kasih. Siapa lagi? Zikri. Silakan Zikri. Zikri. Mike Zikri, jangan lupa. Okey. Keamanan negara terjamin. Keamanan negara terjamin. Okey. Keamanan negara terjamin. Diterima Mira. Tahniah. So, 1 markah. Bagus Zikri. 1 untuk Zikri. Seterusnya Okey. cikgu. Siapa lagi? Gilang. 2 orang lagi. Okey, Gilang. Silakan Gilang. Bagi pendapat saya pula, perpaduan rakyat di negara dapat dikekalkan. Perpaduan rakyat dapat dikekalkan. Betul? Itu adalah satu kepentingan juga. Baiklah, So, kita tahniah. bagi markah untuk Gilang. Gilang dan Okey. seorang lagi Yusliana. Silakan. Oh. Okey. Silakan Yus. Okey. Ada Mike. Negara terjamin. Negara keselamatan negara terjamin cikgu. Okey, keselamatan negara terjamin. Betul, Bagus, cikgu? betul. Wow, tahniah Yusliana. Okey, Baik semua cikgu. jawapan itu betul sebenarnya. Baiklah, memandangkan kita dah sampai ke penghujung kelas kita cikgu, sedikit rumusan ringkas daripada cikgu tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, baiklah murid-murid yang berada dalam talian, murid-murid yang berada di luar sekarang berada di rumah. Okey, kita dah belajar mengenai ancaman komunis. Okey, apa yang mereka telah lakukan dekat penduduk, dekat pasukan keselamatan. Kita dah belajar. Kita belajar juga apa usaha-usaha yang telah dijalankan. Ada 9 usaha tadi dan ada huraian bagi setiap usaha tersebut. Baik. Usaha tersebut memang ada menunjukkan kejayaan bagi setiapnya kecuali rundingan baling tadilah. Ya, cikgu. Dia tak berjaya. Okey, dan akhir sekali kita belajar mengenai kesan zaman darurat yang terbahagi kepada 2 aspek iaitu politik dan sosioekonomi. Baik cikgu. Dan bagaimana pentaksiran ataupun prestasi keseluruhan murid pada hari ini cikgu? Oh, pada saya mereka sangat bagus dan memberikan kerjasama. Okey, jawapan dia pun betul. Wah, tahniah kawan-kawan. Hebat semuanya. Dan cikgu, kalau mereka di rumah ingin mendapatkan pengukuhan, di mana mereka boleh layarinya?
Okey, untuk murid-murid yang berada di rumah, kalau nak sekiranya nak buat nak uji diri, uji minda semua masing-masing mengenai tajuk ini, bolehlah layari portal D5 KPM. Ada banyak sangat soalan kuis-kuis di situ. Okey. Baiklah, terima kasih banyak Cikgu Murina atas kesudian berkongsi ilmu pada kami pada hari ini. Terima kasih Cikgu Jurubahasa Isyarat dan semua murid-murid yang sedang menonton. Diharapkan memberi manfaat kepada semua. Ingat, mereka yang melupai sejarah pasti akan mengulanginya. Saya Syamira Nazir, teruskan setia menimba ilmu di slot menengah atas di TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam.